Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerap kali malah saban hari kita dihidangkan baik di dada akhbar atau portal berita dengan kisah masyarakat menjadi mangsa penipuan atau dalam kata lain wang simpanan lesap. Kerugian mereka bukan ribuan, bukan puluhan ringgit, tetapi ada juga mencecah ratusan ribu maupun jutaan ringgit. Kata-kata Pengarah Jabatan Siasatan Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Zakaria Ahmad pada sidang media Dialog Star Kedah baru-baru ini. Golongan mangsa bukannya calang-calang, ada yang doktor, pensyarah perubatan. Semuanya terkena dengan penipuan skamer. Malah ada yang membuat transaksi mencecah 12 juta ringgit Malaysia. Katanya, dipetik dari Akhbar Metro Khamis 6 Februari 2020. Apa itu skamer? Mungkin ada yang masih keliru apa itu scam. Scam merupakan salah satu penipuan internet. Biasanya pemangsa akan mendapatkan kepercayaan dari mangsa dengan janji-janji manis. Scam juga melibatkan kerugian wang tunai. Memang tidak diakui ramai yang pernah menjadi mangsa scam. Scam biasa berlaku ke atas urusan yang melibatkan jual beli. Contohnya, anda membeli dalam talian di mana perlu membayar terlebih dahulu untuk mendapatkan barang tersebut. Dengan janji manis, barang akan sampai dalam masa 2 hari. Anda akan yakin dengan penjual tersebut tanpa membuat usul periksa. Bila tempohnya telah sampai, barang yang anda beli itu tidak sampai. Biasanya skamer ini amat licik dan susah dikesan disebabkan teknik yang digunakan yang melibatkan social engineering. Seperti yang korang tahu, zaman sekarang teknologi memang melampaui batasan otak manusia dan manusia akan buat apa saja untuk kaut duit tak kisah apa cara sekalipun. Sebab 4 golongan di atas rata-ratanya kurang pengetahuan dan senang lelak mata bila dijanjikan sebuah hadiah ataupun wang tunai yang banyak. Dan mereka juga senang dapat maklumat pribadi mangsa dengan kata-kata yang disusun baik untuk memperdayakan mangsa seperti akaun bank, email, nombor telefon butiran peribadi yang lain. Antara taktik skamer ialah memberitahu anda mempunyai peraduan sama ada dalam bentuk wang ataupun barang. Di sini, mereka telah kaburkan mata pemangsa. Pemangsa akan tertarik dengan kabar tersebut. Namun, setelah skamer menerangkan berkenaan dengan tawaran hadiah tersebut, mereka akan meminta pemangsa membuat pembayaran ke atas kos penghantaran barang tersebut. Ada yang mengatakan mencecah ratusan ringgit. Jika difikirkan secara logik, perkara ini mustahil. Pemangsa yang mudah terpengaruh akan bertindak tanpa memikirkan alasan yang rasional. Selain itu, kita dapat mengenal pasti nombor skamer, iaitu nombor telefon yang tidak dikenali. Biasanya nombor yang digunakan nombor luar negara. Taktik ini biasanya bagi permulaan target mereka seperti WhatsApp, mesej, email dan media sosial yang lain. Bagi mereka yang mudah dipengaruhi, akan mudah terperdaya dengan tipu helah mereka. Di sini dapat kita lihat sebahagian besar penipuan ini berlaku dengan cara menyamar menjadi pegawai kastam, pegawai bank, ejen insurans dan sebagainya. Cara ini dapat dikesan apabila seseorang mangsa terlibat dalam jual beli saham, sedikit perbankan, nama terlibat dalam kes bank yang mangsa sendiri tiada akaun bank tersebut. Antara cara mengelak daripada terlibat dengan penipuan dalam talian, pastikan laman web tersebut ada sistem jaminan jika ingin membeli sesuatu barang. Sistem jaminan ini akan melindungi kita daripada penipuan jual beli secara atas talian. Contohnya, Lazada mempunyai Lazada Guarantee yang memberi jaminan pada barang-barang tertentu. Sekiranya ia palsu, tarikh luput ataupun rosak. Bagi barang-barang lain pula, ia masih dilindungi di bawah polisi pulangan yang biasa. Selain itu, pastikan anda simpan resit atau sebarang bukti untuk pihak berkuasa. Kadang-kadang nasi dah jadi bubur, tetapi jangan sekadar pasrah, malah buat tindakan. Oleh sebab itu, pentingnya kita menyimpan segala rekod transaksi sama ada ianya persetujuan laman web, perbualan WhatsApp, email atau resit bank. Terdapat banyak saluran untuk membuat aduan, antaranya buat laporan polis, tidak kira sedikit maupun banyak jumlah yang ditipu. Selain itu, khidmat e-aduan di KPDN-KK. Laman web KPDN-KK ada menyatakan yang penipuan transaksi internet memang termasuk dalam khidmat. Menurut Dr. Geshina Ayu daripada Berita Sinar Harian, keberangkalian untuk jenayah skamer ini terus berleluasa juga tinggi apabila kebanyakan berlaku dalam talian seperti Facebook, media dan media sosial yang lain.
Katanya, jenayah penipuan dalam talian merupakan aktiviti penggunaan sistem perkomputer atau menggunakan akses sistem komputer dan pangkalan data secara haram untuk tujuan jenayah seperti mencuri atau manipulasi data, sabotaj dan penipuan. Lebih membimbangkan lagi, jelas kes Sheena Ayu, kajian Interpol pada 2015 mendedahkan makin ramai individu mengeksploitasikan kelajuan, kemudahan akses dan kemampuan merahsiakan identiti internet untuk melakukan pelbagai jenis jenayah merentasi sepadan masa dan kumpulan sasaran. Akhir sekali, kita jangan beri maklum balas ke atas sebarang panggilan telefon, SMS atau email yang meminta butiran akaun anda. Jangan terpedaya dengan arahan pihak yang tidak dikenali untuk melakukan sebarang transaksi atau perubahan butiran akaun bank anda. Sekian, terima kasih.